Sebab saya buat buku ni pun limited. Saya cuma buat buku untuk saya dengan buku untuk pengurusi. Sebab tak dapat bajet daripada bendahari. Okay. So kita telah mengadakan mesyuarat yang ke-25 di sini juga pada 27 Jun 2019 pukul 2.30 petang. Masa itu adalah Cik Medan, Cik Ramli Musa. Yang hadir seramai 25 orang. Tidak hadir 213. Total ahli waktu itu adalah 238. Dan mesyuarat waktu itu diteruskan berdasarkan double up AJK. Masa itu AJK 10. So 20 orang kita dah boleh proceed AGM. Tapi masa itu ada 25. So proceed AGM. Sekretari saya. Okey, yang pertama forum cukup, yang kedua presiden address, yang ketiga notice of meeting. Macam biasa tengok page depan tu adalah saya akan letak notice meeting. Yang keempat, kita telah menerima minit mesyuarat yang ke-24. Yang kelima, executive committee report. Yang keenam, report and financial statement yang untuk tahun 2018. Yang ketujuh, kita ada election waktu tu. Dan election tu adalah presiden kekal Cik Nuruddin Idris dari Q Services. Deputy Presiden RR Nagaraja daripada Tenaga Bersih. Yang ketiga, Vice Presiden Haji Faizal Rahim daripada Hatta. General Secretary masih saya, Aziz Zaman. Assistant Secretary Miss Boyce hari ini tidak dapat hadir. Treasurer Encik Datuk Muhammad Hidayat Syafiee. Assistant Treasurer Muhammad Novel Mohtar. Committee member Encik Muhammad Arif Musra daripada Sidratulin. Tadi daripada OK Services Encik Muhammad Novel Mohtar. Encik Ahmad Samri daripada Isbah Bersih. Zaliha Hamzah, Industrial Commercial Cleaning ICC. Committee member lagi Datuk Mazana bin Wahab MZ Urang Clean. Committee member Cik Nur Zaini bin Datuk Muhammad Zain MZ Integrated Malaysia Sdn Bhd. Committee member lagi Chandra Kumar, anak lelaki Sdn Segaran, Non Clean Maintenance Sdn Bhd. Kita ada buat amendment to rule and regulation yang dah didaftarkan. Close meeting pukul 4.55. Presiden kita menutup meeting waktu. Saya nak minta untuk minit kali ini adalah menerima minit mesyuarat ni dan menyokong seperlukan satu orang untuk menerima minit ni dan satu orang lagi menyokong, dan saya pas kepada ahli semua untuk membuat keputusan. Dan nanti tolong sebutkan nama dengan dari company mana. Itu juga yang menyokong. Dia tak ada muka surat. Ada siapa-siapa yang boleh menerima minit mesyuarat ni dan juga menyokong. Diterima oleh Cik Muzani, Datuk Wazir, dan saya perlu satu penyokong dan disokong oleh Cik Ahmad Samri daripada Isbah Bersih. Terima kasih dan saya teruskan majlis kepada terima kasih kepada Puan Setiausaha di atas ringkasnya tadi pembentangan minit mesyuarat untuk kita menerima dan mengesahkan mesyuarat
mesyuarat pada yang keempat ya. Jadi seterusnya kita pergi kepada agenda yang keempat, yaitu untuk menerima, membentangkan dan menerima Financial Statement of Accounts MACC pada tahun berakhir 31/12/2019. Dan ini saya menjemput Datuk Muhammad Hizzi selaku bendahari untuk membentang dan report ini kepada kita. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan ya, kita punya minit mesyuarat ni ataupun laporan AGM pada hari ini boleh kita download daripada website kita, website MACC ya, yang memang telah pun kita sediakan. Jadi saya berharap tuan-tuan download di situ dan seterusnya. Saya ada terlakau dia punya apa nama ni agenda tadi. Kita baru pergi kepada agenda nombor 3 ya, minta maafkan saya. Pandemik COVID-19 ini mengkaburkan mata saya. Ya. Jadi agenda yang ketiga sebenarnya membentang dan menerima executive committee report dan juga aktiviti ya, yang telah kita jalankan sepanjang tahun daripada selepas daripada mesyuarat agung yang lepas sehingga kepada hari ini. Jadi untuk itu saya dengan segala hormat dan sekali lagi mempersilakan saudara Presiden kita, saudara Nordin, untuk membentangkan aktiviti persatuan 1 tahun yang lepas. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum sekali lagi. Tahun ini kita ada buat perubahan sedikit dalam aktiviti kita buat, iaitu setiap aktiviti yang dijalankan oleh persatuan ni, kita minta ahli-ahli supaya bagi penilaian, iaitu star rating. 1 star bermakna aktiviti itu tidak mendatangkan apa-apa kesan ataupun faedah kepada ahli. 2 bintang bermakna kurang baik, aktiviti kurang memberi kesan kepada ahli. 3 bintang maknanya aktiviti itu sederhana. 4 bintang maknanya aktiviti itu baik. Dan 5 bintang bermakna aktiviti itu memberi kesan yang besar kepada ahli-ahli. Sebabnya saya memperkenalkan sistem bintang ni ialah supaya kita datang masa ni tidak shock sendiri buat aktiviti. Saya nak pastikan bahawa setiap aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sebenarnya biasa mengambil kira faedah ataupun kesan yang kepada ahli-ahli. Jadi itu sebab kita perkenalkan sistem bintang. Dan sepatutnya sistem bintang ni dah start bermula pada hari ni lah. Cuma saya dijanjikan bahawa benda tu patutnya dah boleh buat online, dia tak sempat nak siapkan. Jadi untuk hari ni aktiviti ada 2 aktiviti yang saya minta awak menilaikan. Pertama tadi ialah 3 aktiviti ya, yang saya minta awak menilaikan. Yang pertama tadi ialah talimat daripada plan work tu. Yang kedua ni ialah talimat daripada CIC. Mesyuarat agung ni tak perlu nilai lah, pasal ini memang wajib diadakan. Dan selepas ni kita ada talimat tentang perencanaan. Jadi kalau boleh 3 aktiviti ni, saya minta awak potong kertas tu, tuliskan nama aktiviti, lepas tu tuliskan buat star je lah. Berapa star yang nak bagi pada rating tu. Supaya kita tahu sama ada aktiviti yang kita buat ni benar-benar memberi kesan ataupun tidak. Yang ini adalah untuk penilaian ahli jawatankuasa. Jadi next slide. Baik, kalau kita tengok dekat apa tu, ialah saya senaraikan apa aktiviti-aktiviti yang perlu dijalankan. Kita ada 3 biro sekarang ni. Biro pertama ialah biro latihan dan pembangunan. Sasaran itu ialah apa yang sepatutnya biro kena capai. Jadi untuk biro latihan dan pembangunan, dia punya sasaran ialah mempersediakan sekurang-kurangnya 50 orang ahli dengan SKM, Sidil Kamaran Malaysia. Tahun ni tak ada Tuan Haji? Dia kata tak ada. Because tahun lepas kita jalankan pun Sidil tak keluar lagi sampai hari ni. Bukan salah kita sebenarnya, bukan Sidil dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Bila kita tanya Jabatan Pembangunan Kemahiran, kata dia Sidil sekarang ni bukan dia yang print, tapi pencetakan negara yang print. Dan pencetakan negara tak tahu apa berlaku akan ni sampai hari ni tak keluar-keluar Sidil. Mungkin pasal COVID-19 dengannya, jadi dia tak boleh nak print Sidil. Sasaran yang kedua bahagian biro latihan ialah untuk mengadakan 2 program
yang memberi pendedahan tentang teknologi dan inovasi yang terkini. Itu sasarannya. Dan setakat ni, Biro Latihan dan Pembangunan telah menjalankan ada 4 aktiviti yang kita buat yang berkaitan dengan sasaran yang kedua tu, iaitu seminar on cleaning teknologi, seminar on cleaning teknologi and innovation yang kita adakan selepas Mesyuarat Agung tahun lepas. Yang keduanya, kita telah mengadakan kursus penyediaan kerja cucian bangunan, yang ini atas permintaan syarikat Permata Budi di Melaka. Dan syarikat Permata Budi minta kita mengendalikan latihan ini kerana benda ini diwajibkan oleh Universiti Teknikal Melaka. Universiti Teknikal Malaysia Melaka mewajibkan bahawa mana-mana kontraktor yang dapat kontrak dia kena buat latihan dalam tempoh 6 bulan selepas dia dapat kontrak. Kalau tidak, kontrak itu akan ditagih balik. Wajib untuk mengadakan latihan tu. Jadi itu sebab dia kelam kabut panggil jumpa MDC, minta MDC mengadakan program ni. Yang keduanya, kita buat kursus teknik mencuci bangunan. Yang ini ialah atas permintaan Majlis Perbandaran Seremban. Tapi dia dibuat di Hotel Melaka. Hotel Melaka tu. Dan yang ketiganya, yang keempat ialah kursus teknik mencuci bangunan yang kita buat untuk adik-adik kita di Ipoh. Kita buat di pejabat ISBA. Seterusnya ialah Biro Perhubungan Korporat. Bukan Keparat, Korporat. Biro Perhubungan Korporat, kita ada sama juga, ada 2 sasaran yang perlu dicapai. Yang pertamanya ialah mengadakan 2 program amalan terbaik. Yang itu kita telah mengadakan lawatan ke Casablanca, Jakarta. Yang bukan kita gunakan duit persatuan, tak. Kita pakai duit sendiri. Setiap datang puasa yang keluar tu, dia keluar duit sendiri. Menari tak bagi. Kita keluar duit sendiri, kita pergi kita buat lawatan ke Casablanca. Dan kalau kita tengok di Casablanca tu, dia walaupun anggapan kita Indonesia ni kononnya bawah daripada kita, tapi sebenarnya tidak. Kita pergi di Casablanca, kita tengok dia punya keadaan penjagaan bangunan dia jauh lebih baik daripada kita punya mall. Dan teknologi yang ada guna pun dah lebih canggih daripada kita. Pasal apa, pekerja dia semua ada tag dan boleh dipin. Maknanya pihak pelanggan tahu pekerja tu ada dekat mana sentiasa. Jadi kalau pekerja lari keluar daripada bangunan dan sebagainya macam kita buat sekarang ni lah. Pekerja sepatutnya ada dekat Antima, tapi kita hantar ke projek lain dan sebagainya. Benda tu boleh di-trace. Maknanya pekerja tu sentiasa dikawal. Pasal dia ada BIM, dia boleh tag dekat dia punya control center dia. Itu yang diamalkan di Casablanca. Dan di Indonesia pekerjanya tak boleh lebih daripada 25 tahun. Demi age limit 25 tahun. Paling tua 25 tahun. Kita paling tua 60 tahun. Paling muda 25 tahun. Dia ada merah. Tapi tak kisahlah ke Indonesia pekerja dia ramai kan. Dia boleh nak buat sistem macam itu kan. Gaji minimal dia pun bukan sama. Dia merit dia lebih kurang sama dengan kita lah. Lebih kurang 1,200 di Malaysia. Seterusnya aktiviti kedua ialah kita buat Expo Clean. Kita attend Expo Clean di Jakarta. Dan semasa Expo Clean ni yang pentingnya bukan Expo yang kita melawat, tapi kita attend dia punya forum dia, business forum dia. Jadi business forum dia banyak membincangkan tentang pengurusan bangunan dan yang melibatkan pembersihan dan sebagainya. Jadi daripada situ yang kita banyak dapat pengetahuan berkaitan dengan best practices yang diamalkan di Indonesia. Baik, sasaran kedua bagi Biro Perhubungan Korporat ialah mengadakan 2 program dengan agensi kerajaan, NGO ataupun badan-badan profesional. Dan sasaran yang kita capai pada tahun lepas ialah kita telah mengadakan Green Purchasing and Industry Development Indonesia seminar yang kita buat bersama dengan Green Tech. Kemudian kita ada Thank You Cleaner Day yang kita buat dengan kerjasama Kaca. Yang sebenarnya bukan dengan kerjasama Kaca, dibuat oleh Kaca dengan kerjasama kita. Siapa Kaca yang perlu duit? Seterusnya kita telah mengadakan perbincangan dengan Nationalization of Facility Management dan juga QRM. Macam mana kita boleh kerjasama dengan pihak facility dan sebagainya untuk membangunkan industri pembersihan ini. Dan kita juga ada mengadakan perbincangan dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran berkenaan dengan SKM
di mana kita cadangkan supaya sistem penilaian itu ditukar. Sekarang ni kalau SKM melalui PPT kita menggunakan portfolio. Tapi apa yang kita cadangkan ialah supaya diadakan ujian amali. Maknanya pekerja nak dapat sijil tu, dia kena buat kerja tu dan kita tentukan sama ada betul tak betul cara dia buat tu. Jadi bukan lagi berdasarkan pada portfolio. Pasal portfolio dia kadang-kadang boleh tipu. Dia pegang penyapu ambil gambar, oh saya kena penyapu. Sebenarnya tak kena pegang penyapu, bos semua hidup. Tapi pasal nak dapat SKM ni pasal pegang penyapu, pegang mesin. Yang kadang-kadang bila saya buat penilaian, saya tengok cara dia pegang mesin tu macam cekok je kan. Tapi kadang-kadang kita nak ramaikan orang dapat SKM, kita kejap dalam mata, kita lulus juga. Okey. Seterusnya biro keahlian. Biro keahlian dan aduan, sasarannya juga ada dua. Pertama sekali ialah dua aktiviti yang boleh memantapkan perhubungan dan komunikasi dengan ahli. Yang itu kita buat webinar lah. Because bila kita buat webinar ni, maknanya ahli-ahli boleh berdaftar dan boleh communicate dengan ahli-ahli panel yang ada dalam webinar. Sasaran yang kedua ialah meningkatkan binangan ahli sebanyak 25%. Jadi kalau ikut figure ahli pada tahun lepas, kita ada 170 ahli dan sehingga ujung bulan Ogos tahun ni, tahun 2020, kita ada 190 ahli. Maknanya ada pertambahan sebanyak 20 orang ahli lah berbanding dengan tahun lepas. Saya tak dapat sampai lebih kurang 16% data saya. Jadi maknanya kita tak capai. Jadi yang ini pun satu pemarahan yang kita buat, di mana setiap biro dia akan ada sasaran dan kita akan menilai sasaran atau pencapaian bagi setiap biro itu berdasarkan pada sasaran yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa. Dan sasaran ini kita tetapkan semasa kita mengadakan brainstorming di Genting Highland. Baik, aktiviti yang kita buat dalam yang saya sebutkan tadi, selepas mesyuarat agung pada tahun lepas, kita telah membina teknologi dan inovasi pembersihan. Kemudian itu kita ada rawatan sambil belajar ke Casablanca Mall di Jakarta. Kemudian itu kita ada expo, kita juga attend expo clean dan business forum. Semasa kita di Jakarta itu kita buat 3 kali lah. Dan seterusnya kita ada kursus penyediaan penciptaan bangunan yang disebutkan tadi. Dan kita ada sesi perbincangan pertambahan fikiran di Genting Highland. Yang ini Jawatankuasa daripada hasil daripada kita punya brainstorming ni lah kita come up with sasaran biro-biro dan sebagainya. Dan kita juga menanti ketua-ketua biro dan penolong ketua biro semasa kita buat session di Genting Highland. Dan satu lagi perkara yang penting semasa brainstorming di Genting Highland ni ialah kita telah meminda kita punya visi. Visi MACC ni kita dah ubah daripada visi yang lama tu pada visi yang baru. Kita telah ubah objektif persatuan juga kita telah ubah. Yang benda ni semua boleh dilihat pada kita punya website. Okey, seterusnya kita ada thank you your cleaner day yang dianjurkan oleh Kaca dan kita memberi kerjasama daripada Kaca, di mana kita menganugerah pekerja-pekerja terbaik. Pekerja terbaik tahun lepas ialah daripada Harta Maintenance, pengurus terbaik pun daripada Harta Maintenance, dan sebaiklah most innovative leader. Kepimpinan terbaik, nasib baik tak tahu pada Harta Maintenance. Itu pun pasal Datuk reject tu, dia tak nak dicalonkan. Kalau tidak semua Harta Maintenance bulut. Itu nasib baiklah dia tak tanding, saya lah menang Okey. Okey, kemudian tu kita ada kursus teknik mencuci bangunan yang kita buat di Melaka. Dan kita ada seminar green purchasing yang diadakan di Bangi Dan kita ada perbincangan dengan safety management dan QRAM, Quality Rescue Organization Malaysia. Kemudian kita ada kursus teknik mencuci bangunan yang kita buat di Ipoh Perak. Dan kita juga buat
kemukakan cadangan. Yang ini semasa COVID-19, semasa PKK itu. Sebelum daripada itu, kita punya penolong bernahari Encik Mano telah berjumpa dengan Kementerian Kewangan dan pegawai minta supaya kita dilibatkan dalam dalam sesi perbincangan penyediaan bajet bagi tahun 2021. Jadi hasil daripada percubaan Encik Mano tu, Kementerian Kewangan telah minta persatuan supaya mengukakan cadangan kepada pihak kementerian apa yang perlu dimasukkan dalam bajet 2021. So kita ada bagi beberapa cadangan lah. So antara cadangan yang kita kemukakan tu ialah supaya kontraktor yang melatih tenaga pekerja dia yang menggunakan teknologi terkini dan sebagainya, dia berikan insentif insentif tax, cukai, insentif cukai lah. Okay? Dan kita juga telah mengadakan perbincangan bersama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran di Cyberjaya yang saya sebutkan tadi tu. Kita bincang tentang SKM dan sebagainya. Dan akhir sekali itu ialah kita ada webinar. Webinar ni yang pertama kita adakan pada 9 Julai. Kita adakan pada 9 Julai, tajuk dia Facing the Pandemic, Vital Roles of Urban Cleaning Contractor. Maknanya cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kontraktor disebabkan oleh COVID-19. Kemudian kita ada seminar yang kedua tu. Webinar yang kedua dan juga webinar yang ketiga. Okay? So itu antara aktiviti yang kita jalankan sepanjang tempoh lebih kurang 15 bulan untuk tahun sesi ni lah. 15 bulan ni kerana disebabkan oleh COVID-19. Jadi itu sebab dia lagak lebih 3 bulan daripada yang sepatutnya. So boleh saya dapatkan cadangan supaya laporan aktiviti ini diterima dan diluluskan. Ada cadangan daripada mana-mana ahli yang hadir mesyuarat yang lepas lah. Boleh cadangkan supaya laporan mesyuarat laporan aktiviti ini diterima. Saya Muhammad Aidil Bishabi, rencana kantor diterima. Okey, ada sokongan? Okey. Okey, so terima kasih. Terima kasih sekali lagi Tuan Presiden di atas pembentangan aktiviti yang telah kita jalankan sepanjang tahun lepas. Jadi semua aktiviti tersebut adalah untuk untuk kebaikan ahli-ahli. Dan seterusnya kita pergi kepada agenda yang keempat, iaitu membentang dan menerima Financial Statement of Accounts MACC yang berakhir pada 31/12/2019 yang akan dibentangkan oleh Tuan Bernari kita, Saudara Datuk Muhammad Izzi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Saya selaku bendahari MACC akan membentangkan penyakit kewangan yang berakhir 31 Disember 2019 yang bermula daripada slide. Saya pakai slide saya. Slide 32 hingga slide 42. Jadi konsep kita pada tahun ini telah berubah daripada analog kepada digital lah. Boleh dikatakan begitulah kan. Sebenarnya bukanlah saya banyak sangat nak mengikat bajet-bajet. Sebab kita dah pun membuat keputusan pada tahun lepas yang mana kita akan gunakan konsep secara alamaya dan tidak ada lagi printing dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun adalah juga sekat masa kita buat lawatan ke Jakarta dan sebagainya supaya kita semua puas-puas kan. Itulah jadi sumbangan kepada industri. So tanpa melengahkan masa, saya merujuk kepada slide 36. Slide 36 kerana statement of asset yang telah Slide 36, perkara yang saya nak sebut ini tahu pokok je lah
pokok iaitu tentang cash and then balances. Setakat Disember 2019 kita ada RM83,701. Tapi yang latest yang ada yang saya boleh maklumkan hari ini sehingga 31 Julai 2020 kita ada RM89,630.52. Ada lagi lah, bertambah lah daripada Disember tu. Okey, saya rujuk kepada slide 37. Suka saya merujuk kepada kita punya perolehan lah. Pada 2019 kita mempunyai perolehan sebanyak 70,000 berbanding 2018 sebanyak 34,000, iaitu pertambahan sebanyak RM35,932. Ini kerana pertambahan syarikat yang mendaftar sebagai ahli lah, sebanyak 23 syarikat. Dan selebihnya ada juga individu yang mendaftar sebagai ahli persendirian, ahli individu. Seterusnya kepada perkara meeting and refreshment ya. Ini seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan Presiden tadi, beberapa acara ataupun aktiviti telah dijalankan. Dan seterusnya merujuk kepada professional fee iaitu RM19,600. Yang ini berkaitan dengan SCM certification yang kita buat. Kita menggunakan khidmat nama syarikat tu Uzaini MZ Resources yang menguruskan dan mengatur cara skim latihan SCM certification tersebut lah. Yang mana kita menggunakan kota daripada syarikat beliau dapat mengurangkan lagi kos latihan ataupun certification program tersebut. Dan tentang surplus ya, tentang surplus ada pengurangan sedikit walaupun penambahan kepada pendapatan, tetapi setelah kita mengambil kira kos-kos yang kita jalankan melalui beberapa aktiviti yang agak aktif pada tahun 2019, walaupun surplus kita agak berkurangan iaitu sebanyak RM1,639. Tapi walaupun bagaimanapun saya ucapkan tahniahlah kepada Tuan Presiden kerana banyak menjalankan aktiviti yang memberi manfaat kepada industri. Dan seterusnya rujuk kepada slide 38. Ini berkaitan dengan surplus sajalah, iaitu kita ada 3,937 surplus berbanding 2 tahun sebelumnya. Saya rujuk kepada yang khusus sajalah. Okey, itu saja daripada saya. Pembentangan yang saya buat daripada slide 30 hingga 42. Dan sekiranya ada soalan pertanyaan, silakan. Ataupun kalau ada soalan cadangan untuk meluluskan laporan kewangan ini, kita nama. Kalau ada soalan, jangan diluluskan. Ada cadangan? Lama daripada syarikat? Encik Adli daripada juara, cadangan untuk luluskan sokong? Ada? Ya, Zulkifli daripada Isbah, Bersih, penyokong. Terima kasih. Mungkin pasal COVID jugalah tak ada banyak soalan tentang kewangan. Selalunya kalau mesyuarat-mesyuarat macam ni banyak persoalan dari segi kewangan ya. Cuma saya nak menekankan di sini bahawa aktiviti pertama sekali dari segi pertambahan ahli dan yang keduanya aktiviti kita buat latihan. Yang kita kenakan bayaran kepada parti dan kita kontrakan yang kita punya expenses, maka kita ada sedikit keuntungan dekat situ untuk kita punya sabar ya. Dan seterusnya ya,
agenda kita yang kelima, nampaknya kita laju sedikit daripada apa yang kita jadualkan pada hari ini, oleh kerana tak banyak soalan. Maka saya dengan ini menjemput, kita ada satu resolusi yang akan dibentangkan pada hari ini, dan resolusi ini akan dibawa oleh kita punya Timbalan Presiden, Saudara Tuan Haji Faizal. Jadi to propose change of association name, maknanya dia akan buat satu proposal ataupun satu ni untuk kita menukar nama MACC ini kepada nama yang baru, mungkin lebih komersial atau ni. Jadi kita dengar daripada saudara Tuan Haji. Jadi saya dengan hormat ini silakan sini. Baik, cuma ada satu mic saja. Ada atas. Pasal COVID dia tak bagi banyak orang. Kalau penyakit kat sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya ada hantar satu usul kepada jawatan kuasa, sebab jawatan kuasa tahun ini ada pilihan. Tahun ini pendek. Usul saya adalah berkenaan dengan nama MACC. So MACC ni kalau orang dengar dia takut. Betul tak? Dengan MACC orang ingat Malaysian Anti-Corruption Commission, SPRM. Jadi saya bila pakai baju ni, di mana-mana orang lari dari saya. Jadi saya mencadangkan, saya mengusulkan bahawa Persatuan Pembersihan ni diberikan satu nama yang lebih baik, commercialized, tapi tak perlu hari ini. Saya serahkan kepada jawatan kuasa untuk memilih, dan sebaiknya pada tahun 2021 dilancarkan nama baru. Sekian, terima kasih. Ringkas dan padat. Sebenarnya ialah ada baik ada buruknya sebenarnya kalau kita pakai jaket yang macam ni, MACC ni. Jadi kalau kita pergi overseas, kita jumpa orang Malaysia dekat sana, terutama yang bekerja kat kedutaan dan sebagainya. Jadi kita pakai jaket ni, selalunya orang lari lah daripada kita. Dia takut ada sebagainya. Jadi kita serahkan kepada ahli-ahli yang boleh juga mencadangkan nama-nama yang baru, ataupun kita akan nilaikan dalam mesyuarat jawatan kuasa, dan seterusnya kalau kita boleh terima pakai nanti, kita akan bawa dia kepada perancangan pada tahun depan. Okey, seterusnya kalau ada apa-apa cadangan yang lain daripada ahli-ahli, saya buka floor ni kepada cadangan-cadangan baru sekiranya ada daripada ahli-ahli. Boleh kita bangun, kenalkan nama dan bagi tahu apa usul atau cadangan yang kita nak bawa dalam masyarakat pada hari ini. Jadi saya buka kepada floor. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Siti Khadijah Daud daripada Mindshine Resources Malaysia Sdn Bhd. Saya bukanlah satu usul, setengah usul, setengah cadangan lah. MACC ada initiate tak macam sijil ataupun diploma atau whatsoever dalam bidang cleaning services ni untuk tokek-tokek? Kami nak belajar sebab saya ingat saya dulu macam pernah ada macam British Council kan yang keluarkan, I'm not sure whether sijil ke, diploma ke apa ke. Walaupun dah 10 tahun dalam bidang ni, saya rasa saya masih lagi kecil dan saya nak belajar lagi. Kalau boleh saya nak belajar bachelor's ke apa ke dalam bidang cleaning services.
Saya cuba Google tapi saya tak tahu how to go about. Itu cadangan saya. Untuk toke-toke Jadi yang sepatutnya menjawab soalan ini adalah Tuan Presiden kita. Dia tak ada. Jadi boleh Timbalan tolong jawab. Tuan Haji Faizal. Saya pada Cik Puan yang tanya tadi. Sebenarnya dulu di Malaysia ni pada awal 90-an, Cik Nick ada sini. Yang di Malaysia ni dia lebih dipopulari dengan British Institute Cleaning Science, BICS. Sekarang BICS ni dia sukar sikit bertapak lah sebab dia kos makin tinggi sebab dia kena guna pump. Jadi sekarang ni kita ada satu yang aktif sekarang ni yang telah berdaftar dengan HRDF. Ini untuk technical lah, cleaning science. Dia panggil City and Guild. Nanti mungkin saya boleh minta wakil dia ada sini daripada Sinar Global Academy, Mr. Gopal ataupun pengarah dia pun ada, Cik Azharuddin. Mungkin boleh bagi kontak. Tapi dia bukan, dia ada level dia banyak. Dan training dia sama macam kata Cik Nuruddin tadi, dia menggunakan profile. So kalau kita, tapi dia punya penilaian dia agak rumit. Sebab saya pun tak lulus. Sebab saya dibesarkan dengan BICS. Okay. Yang pertama. Yang kedua, kita ada sekarang ni yang kita dah buat melalui MACC. Saya rasa dah lebih daripada 100 orang. Macam ni ya? Lebih 100 orang yang kita dah buat SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. So untuk NOSH tu dia punya subject title lah. Dia ada 5 level. Untuk cleaning ni dia start dengan level 2. So dia tak ada level 1. So kalau untuk level 2 tu dia start dengan hygiene operator. Okay, dan di level 3 hygiene supervisor. Tahu dia? Dia tak ada level 1 kan. Jadi dia start dengan level 2, sini hygiene operator. So level 3 hygiene supervisor. Dan kita dah buat yang 100 orang ni sampai hygiene supervisor. Okey. Tapi dia tak terbuka pada toke saja. Penyelia, manager, malah cleaner pun boleh. Tapi yang kita buat lokal lah untuk punya tempatan. Foreign tak buat lagi. SKM ni dia ada level 4 dan level 5 maksimum. So level 4 ni kalau kita buat, so far tak ada lagi. Level 4 kalau buat dia setaraf dengan diploma SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. Level 5 dia sama dengan advanced diploma. Dia tak ada degree lagi. Di dunia ni yang ada degree on cleaning ni hanya di Hungary. Hungary ya, so kena Jepun, Tokyo boleh pergi Hungary. Diploma. Okey, di Malaysia belum lagi. And then selain itu kita ada buat training yang in-house melalui MACC tadi Cik Nuruddin ada bagi tahu kan, ada majlis. Mungkin Cik Nuruddin ataupun melalui training Cik Ahmad dengan Cik Chandra, mungkin kita boleh organize. Kalau ada permintaan, kita boleh organize. Untuk pengetahuan, selain Cik Nuruddin, Cik Nick Husin dan saya adalah HRDF train competent. Dan kita boleh organize. Kalau tuan-tuan ada mencarum kepada HRDF, boleh claim. Okay? Dan kita pun ada macam di Harta Maintenance atau di setengah-setengah syarikat Cik Nuruddin dan sebagainya, dia berdaftar dengan HRDF. So center tu pun kita boleh claim. Makan boleh claim kalau ada HRDF. Itu yang kita ada setakat ni. Saya rasa saya menjawab soalan Cik Puan tadi. Terima kasih. Ya, itu bagus. Memang itu adalah untuk kerja-kerja kita kan. Tapi kita sebagai pemilik syarikat ke, saya rasa patut juga kalau ada satu sijil yang rasmi lah kan dalam bidang ni, untuk yang nak mendalami dan menjadikan benda ni sebagai kulit nasi kita lah kan. Memang betul, selama ni pun saya pun tak ada pendidikan apa-apa, main langgar dinding tu semua and kita survive pun kan. Tapi teringin, why not orang ada bachelor's in
Boleh. Saya rasa cadangan yang amat baik sekali. Saya beritahu Cik Ahmad. Cik Ahmad. Kita akan organize. Saya rasa mungkin tahun depan kan, COVID. Tapi kita tak buat kat Sabah lah. Kita buat kat KL. So kalau ada permintaan, saya pun minta kalau ramai ada, contoh minimum 20 packs to 30 packs, baru kita boleh buat a nice program, insyaAllah. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada puan yang bertanya dan mencadang, dan terima kasih juga kepada Tuan Najib Faizal yang menjawab. Cuma saya nak menambah sedikit, kalau kita nak menambahkan ilmu, dan saya telah lakukanlah. Sekarang ni sebenarnya kita boleh belajar sambil bekerja di OUM. Di OUM ni sebenarnya dia ada satu subjek yang dipanggil bermula daripada diploma Building Facilities Management. Kemudian dia boleh disambung kepada degree Building Facilities Management, dan seterusnya kepada master, e-master dipanggil, EMBA, Building Facilities Management juga, dan seterusnya kepada peringkat PhD. Dan semasa saya mengambil subjek ini dulu dalam master MBA ini, dia berlaku di kampus PJ lah. So buat secara part time pada hujung minggu selama 24 bulan dengan bayaran kalau tak salah saya 24,000. Itulah pelaburan yang kita buat, dan insyaAllah kalau kita berjaya lulus dalam paper dan juga assignment serta apa yang di NQD yang ditentukan oleh UGM itu, insyaAllah kita akan dianugerahkan master. Itu sedikit maklumat kalau sekiranya Puan Toki tadi untuk nak tambahkan pengetahuan. Okey, seterusnya ada lagi tak cadangan daripada ahli-ahli yang lain? Kalau tidak ada, saya dalam di bawah perkara 6 ni, saya ingin mengumumkan bahawa saudara Mr. Nagaraja telah sebagai timbalan Presiden kita telah pun tender untuk meletakkan jawatan beliau, dan saya rasa untuk sementara ni sehingga kepada tahun depan jawatan beliau ni tidak lagi akan diisi kekosongannya, kerana kita telah mempunyai seorang lagi timbalan Presiden, dan sekiranya perlu besok kita akan melantiknya dalam pemilihan yang tahun akan datang. Ini keputusan yang kita ahli jawatan kuasa sama-sama buatlah dalam mesyuarat. Dan perkara yang kedua yang juga saya ingin berkaitan dengan kita punya internal auditor, dan juga external auditor. Jadi kalau mengikut undang-undang persatuan kita, kita kena melantik auditor. Tak kisahlah sama ada internal ataupun external auditor untuk nak mengaudit kita punya accounts. Jadi pada tahun lepas kita telah bersetuju untuk melantik syarikat luar, kita external auditor, untuk mengaudit kita punya akaun persatuan. Tetapi apabila kita kaji balik, kos untuk membayar kepada professional fees external auditor ni begitu tinggi berbanding dengan kita punya data perakaunan yang tak berapa banyak untuk disemak. Jadi tak setimpal di situ. Jadi di sini ingin ahli jawatan kuasa bahawa kalau boleh kita kekalkan semula ataupun menggunakan external auditor yang telah kita lantik dulu, 3 orang, 2, iaitu saudara Muhammad Azharuddin bin Muhammad, daripada Sinar Global Academy, dan juga Syabuddin bin Muhammad Nudin daripada Harta Maintenance, yang telah pun kita melantik sebagai external auditor dulu.
internal auditor dulu untuk kita kekalkan, dan mereka berdua ni akan bekerja untuk menjalankan audit tahunan kepada akaun pusaka kita. Jadi ini cadangan daripada ahli jawatankuasa, dan sekiranya ada cadangan dan juga bantahan daripada pihak ahli-ahli yang lain ataupun pendapat, saya persilakan. Kalau sekiranya tidak ada, berdiam diri bermakna bersetuju dengan apa yang ahli jawatankuasa akan putuskan. Silakan. Internal dan juga external auditor. Jadi cadangan ahli jawatankuasa untuk tidak lagi menggunakan external auditor sebagai pengaudit kepada akaun kita, betul? Dan kita mencadangkan supaya terus menggunakan internal auditor, iaitu saudara Muhammad Zahrudin dan juga Syahrudin, sebagai auditor kepada akaun pusaka kita untuk next untuk penutupan akaun yang berakhir pada 2020 31 Disember. So ada sesiapa yang boleh menyokong dengan cadangan saya ni? Okey, saudara Khalid Hassan menyokong dengan cadangan yang saya buat bagi pihak ahli jawatankuasa semula. So boleh kita minitkan Okey, terima kasih banyak. Dan ada apa-apa lagi tak dalam perkara 6 ni untuk nak dicadangkan dan sebagainya? Kita hari ini ada 27 buah syarikat yang hadir. Jadi banyak tu. Jadi kalau 27 buah syarikat ni dapat mencadangkan apa-apa yang patut, jadi kita ala-alukan. Kita ada masa sedikit lagi. Dan saya buka lagi lah pada floor. Kita ada lagi 2 kali 5 minit untuk kita dengar cadangan. Ada? Ada? Okey, kalau tak ada, saya adjourn dulu meeting AGM pada hari ini di sini pada pukul lebih kurang 12 tengah hari, dan kita akan seterusnya menyambung kembali agenda yang seterusnya, dan sebelum itu ada nampaknya sederhati yang akan kita berikan kepada jadi ada sederhati yang akan kita berikan kepada Mr. Nagaraja yang akan meninggalkan komiti, bukan meninggalkan persatuan. Beliau dah berjanji, sokong tetap sokong, radu tetap radu, gitu kan. Jadi radu ni bermaksud pelabur dalam persatuan kita ni kan, maknanya sama-sama bersaing untuk bisnes. Dan beliau memberitahu saya tadi semasa minum kopi tadi, beliau akan terus menyokong sana kita walaupun beliau tidak berada dalam komiti. Dia mempunyai sedikit masalah kesihatan untuk hadir dan sebagainya. Jadi saya dengan ini memohon supaya saudara Presiden kita, saudara Nordin, untuk menyampaikan cedera hati tanda ingatan kita kepada saudara Nagaraja yang telah pun memberi khidmat ni dengan cemerlang selama beliau berada dalam komiti MACC. Satu tepukan untuk Nagaraja. Okey, terima kasih. Ataupun kita nak dengar sedikit mungkin ucapan daripada saudara Nagaraja. It's okay. Just sebenarnya ramai yang rindu dengar suara Nagaraja ni.
Thank you very much. Actually, I'm not very good at giving speeches, but just to say, I'm with Nuruddin. I know Nuruddin for almost 40 years. Right? We used to work together. He's a very good friend of mine. And I'd like to take this opportunity to thank Encik Nuruddin as a president, who has contributed a lot of his effort towards MACC. And also, I'd like to thank the entire committee for putting the hard work to bring MACC to a different level. Okay, I hope with Nuruddin and his team will progress further to ensure the MACC, which you're going to change the name next year, I assume so, and will bring to a different platform. Because we've been harping on this for a long time. We want to bring and to make association in Malaysia. But sad to say, we are still far behind. So I hope we will take these challenges more deeper and to ensure that MACC or the new name that is going to form will be recognized. Okay? So please give your full support. And one more request is, why are we not progressing? One, we are lack of members. The strength is not there. So I would really appreciate that the committee put more emphasis on recruiting more members. The stronger we are, the challenge will be greater. That's how I feel. Because I've been with this association for more than 20 years. And this is the setback that we always see. That it's not really helping us. So I would really appreciate from all the members to bring in more members to strengthen the association so that we have a stronger voice, to bring it up to the government, because the government seems to be just hearing one year and leaving the other year. So please try to do that first, then we can move forward. Otherwise, we will be sitting the same place year after year and basically we'll be just talking. They say, like Mother said, TTAT, talk and talk. So we want action. Okay? So please give a full cooperation, and we like to see our cleaning association carry its weight. Thank you very much. Terima kasih Presiden Raja. Itulah orang kata sumpah, komitmen dan juga janji ya, daripada mantan timbalan Presiden kita. Ya, jadi satu tu pakai gemuruh untuk beliau dan tindakan beliau di polisi kesihatan yang baik. Seterusnya kita ada dua lagi agenda sebelum kita pergi kepada